Menteri, ada dua isu. Satu ialah penguatkuasaan tentang akta ini sekiranya majikan melanggar akta ini tentang hukuman 10,000 dan tidak ada pembajaraan dibuat. Itu tidak menakutkan majikan, dia boleh buat 10,000, nothing for them. Tetapi isunya sekarang ialah kalau pekerja itu dikuateri, difitnah kerana dia tidak suka kepada penama pekerja itu dan dia mencari jalan untuk memastikan pekerja itu diadab di bawah disiplin misconduct. Jadi adakah ini tidak membataskan mereka yang buat mereka yang mengenakan pekerja ini, penganiayaan ini dihukum? Dan bagaimana nak memprotes ataupun melindungi pekerja dan kumpulan ini daripada diinaya oleh majikan-majikan yang dah berencana untuk membuang pekerja ini dengan memfitnah mereka atas disiplin? Apa pandangan Menteri? Kita kena seseorang pekerja boleh ditamatkan pekerjaannya atau boleh dibersarakan. Undang-undang ini cuma menjaga isu persaraan saja. Isu penamatan pekerjaan ini yang untuk apa-apa sebab seperti masa yang dahulu ini ialah dibawa Akta Perhubungan Perusahaan. So di dalam keadaan itu kes-kes sedemikian mesti dirujuk kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan melalui proses-proses yang tersedia ada, kena dilihat dan penyelesaian dibuat melalui sistem itu. Oleh itu akta ini tidak boleh lihat kepada perkara-perkara yang berlainan daripada persaraan, kerana ini ditumpu secara khusus untuk satu isu saja, iaitu retirement. Oleh itu apa-apa perkara yang berkaitan dengan persaraan akan dijawab melalui apa yang telah ditetapkan melalui akta ini. Perkara-perkara yang lain daripada persaraan iaitu penamatan ke atas isu disiplin atau isu non-productivity, isu pekerja yang tak boleh kerja, perkara-perkara macam ini mesti diselesaikan melalui Jabatan Perhubungan, melalui Akta Perhubungan Perusahaan. Ini yang sistem yang tersedia ada, itulah cara yang kita berpendapat. Kalau kena fitnah macam mana? Itu terpulang di dalam Akta Jabatan Perhubungan Perusahaan, terpulang kepada pihak pekerja untuk membuktikan bahawa pemberhentian beliau ialah asas kepada fitnah. Ini satu perkara yang bukan luar biasa yang sedang berlaku pada masa sekarang pun. Dan itu yang cara jalan yang diambil untuk menghadapi dan menyelesaikan itu. Dato' yang perkara yang lain yang telah dibangkit ialah tentang bolehkah majikan menamatkan seorang pekerja yang kurang pencapaian dan merugikan majikan walaupun lebih daripada 55 tahun, ada kemajikan dipaksa simpan mereka untuk 60 tahun, isu ini tidak berbangkit. Kerana keadaan itu sama dengan keadaan yang sekarang. Pada masa yang sekarang pun majikan mempunyai pilihan di keadaan-keadaan tertentu di mana seseorang pekerja ini tak sesuai, non-produktif atau dah tidak menunaikan tanggungjawabnya dengan penuh, kerana majikan mempunyai melalui sistem-sistem yang telah ditetapkan untuk menamatkan mereka melalui Akta Perhubungan Perusahaan. Oleh itu, isu bahawa majikan akan dipaksa untuk simpan seorang pekerja yang tidak boleh kerja atau kurang keupayaan atau mempunyai isu disiplin lebih daripada 55 tahun sampai 60 tahun disebabkan oleh akta ini tidak wujud. Kerana apa-apa kuasa yang ada untuk majikan untuk menangani kes-kes sedemikian yang ada pada masa sekarang melalui Akta Perhubungan Perusahaan terus ada kepada majikan untuk menangani kes yang sama selepas mereka sudah dilanjutkan daripada 55 tahun sampai 60 tahun. Lagi satu perkara yang telah dibincangkan secara lebih panas ialah tentang peluang-peluang pekerjaan untuk orang muda dan peluang-peluang kenaikan pekerjaan. Tentang peluang-peluang pekerjaan untuk orang muda saya ingat tidak akan jadi isu kerana di negara kita banyak yang pembangunan ekonomi yang sedang berlaku dan pada tahun yang lalu jumlah peluang pekerjaan yang telah diwujudkan ialah lebih daripada 300,000 peluang-peluang pekerjaan baru yang telah diwujudkan di dalam negara kita. Oleh itu 80,000 yang tidak akan bersara ini tidak akan menjadi satu isu. Oleh saya berpendapat bahawa untuk orang muda ini kerana pembangunan ekonomi kita dan perkembangan ekonomi kita yang ada pada masa sekarang melalui beberapa program kerajaan termasuk
plan transformasi ekonomi yang telah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang baru, banyak yang peluang-peluang pekerjaan yang ada. Oleh itu, ini tidak akan menjejaskan peluang pekerjaan kepada orang muda yang keluar. Tetapi isu adakah mereka boleh mendapat yang boleh naik pangkat ini mungkin ada sedikit kesan, tetapi bila kita membuat satu sistem yang baru, membawa satu undang-undang yang baru, perkara-perkara sedemikian itu tidak boleh dielakkan. Oleh itu ialah satu kesan sedikit. Kalau majikan-majikan boleh membuka lebih ruang, kalau kita boleh memberi peluang melalui perkembangan ekonomi, lebih jawatan diwujudkan oleh majikan, inilah satu cara untuk mengatasi satu perkara yang telah dibangkit, iaitu tentang tidak ada peluang-peluang pekerjaan, tidak peluang-peluang kenaikan pangkat untuk mereka yang sudah ada kerja di dalam majikan itu. Dan apa yang berlaku selepas 60 tahun? Selepas 60 tahun tidak bermaksud kerana kita ada akta persaraan minimum, tidak bermaksud bahawa siapa yang boleh kerja selepas 60 tahun tidak boleh terus bekerja. Masih mereka boleh terus bekerja. Tidak ada halangan supaya mereka tidak boleh kerja selepas 60 tahun dan kekhawatiran bahawa dengan akta ini mereka yang boleh kerja selepas 60 tahun tidak boleh terus bekerja tidak akan wujud, kerana ini ialah minima saja, bukan maksima. Ini adalah minima, oleh itu mereka boleh kerja selepas itu. Ada ahli-ahli yang telah bangkit tentang pengecualian diberi di bawah Seksyen 18 kepada menteri kuasa untuk mengecualikan. Tadi pun ada banyak yang telah bangkitkan keadaan-keadaan tertentu. Ahli-ahli yang berhormat yang telah minta bahawa bolehkah di dalam keadaan-keadaan tertentu pihak kumpulan-kumpulan tertentu boleh dikecualikan daripada menggunakan akta ini. Mungkin di dalam satu keadaan di mana kalau seseorang kerja sampai 60 tahun di dalam satu bidang-bidang tertentu, ini akan menjadi satu perkara yang tak berapa selamat untuk mereka, akan meningkatkan risiko kepada mereka. Mungkin di dalam keadaan-keadaan ini mesti ada kuasa untuk mengecualikan bidang-bidang tertentu di mana mungkin kita kena beri pengecualian. Saya adalah mencadangkan kepada kementerian saya bahawa usaha membuat keputusan ini mesti nasihat untuk membuat keputusan ini mesti diberi kepada pihak-pihak yang mempunyai kepakaran untuk memastikan apakah risiko satu-satu bidang tertentu kepada mereka di dalam satu-satu umur, dan macam mana keputusan ini dibuat secara rasional dan secara asas kepada pengetahuan. Dan kalau itulah sebab kita mempunyai akta Seksyen 18 untuk memberi kuasa untuk memberi menteri untuk membuat pengecualian di dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Dan penurunan kuasa daripada ketua pengarah kepada pegawai-pegawai Jabatan Tenaga Kerja yang lain, ini bukan satu perkara yang luar biasa. Penurunan kuasa daripada ketua pengarah ialah satu entiti yang mewakili Jabatan Tenaga Kerja. Dan bila disebut ketua pengarah, ini disebut Jabatan Tenaga Kerja. Beliau kalau ketua jabatan ini, nama itu digunakan. Tapi kerja-kerja itu semua tidak boleh dibuat oleh ketua pengarah. Ketua pengarah tidak boleh pergi ke semua majikan yang ada di dalam negara ini. Kerja mesti dibuat oleh pegawai-pegawai yang di bawah beliau. Untuk membenarkan mereka membuat kerja ini, mesti ada klausa di dalam akta yang memberi peluang kepada ketua pengarah untuk menurunkan kuasa ini supaya kerja ini dibuat oleh pegawai-pegawai di bawah beliau, di bawah bimbingan beliau, di bawah nasihat beliau, dan beliau mengambil tanggungjawab tentang apa yang dilakukan oleh semua pegawai-pegawai di bawahnya. Terima kasih ahli yang berhormat. Kerajaan Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama rakan-rakan kongsi tripartite telah mewujudkan apa yang dipanggil Code of Industrial Harmony sebagai satu garis panduan untuk membantu kita di dalam keadaan di mana keadaan krisis ekonomi contohnya, macam mana majikan boleh mengawal keadaan ini.
di dalam Code of Industrial Harmony ini ada banyak perkara yang disebut. Banyak perkara yang disebut yang untuk membantu majikan untuk mengatasi keadaan tertentu pada masa itu. Itu termasuk mengurangkan overtime, mengurangkan masa yang masa yang mereka kerja, untuk mengurangkan bilangan hari yang mereka kerja, dan banyak yang perubahan-perubahan yang dibuat oleh majikan dengan sokongan daripada pekerja untuk menghadapi satu keadaan krisis ekonomi. Ini kita dah buat pada krisis ekonomi yang lalu, di mana banyak majikan telah diberi kelonggaran daripada semua undang-undang yang tersedia dia, supaya pada masa itu apa yang amat mustahak ialah macam mana kita mengatasi keadaan ekonomi pada masa itu. Dan kerana menggunakan cara-cara mata itu, kita telah menyelamatkan banyak majikan yang kalau tidak mereka akan gulung tikar. Tetapi dengan perubahan-perubahan yang mereka buat, termasuk ada yang bayar gaji yang separuh saja, mereka telah hidup dan pada masa itu. Lepas itu bila ekonomi berkembang lagi, mereka telah bayar balik dan mengambil balik pekerja-pekerja yang lain. Menteri, untuk menyokong Menteri punya hujah tadi, Code of Conduct yang dibuat pada tahun 1975, ketika itu di bawah Allahyarham Tuan Abdul Razak, dianggap sebagai yang terbaik daripada harmoni kedua-dua pihak. Apakah Menteri semua kementerian berkesudian untuk memastikan bahawa Code of Conduct ini diangkat untuk menjadi dalam penyelesaian terbaik kepada seluruh warga pekerja yang terlibat dalam perjanjian bersama ataupun mereka yang ada kontrak dengan majikan yang berlandaskan pada Code of Conduct yang dibuat pada tahun 1975 itu. Dan seperti mana Menteri cakap tadi itu, meyakinkan kita bahawa Code of Conduct itu masih relevan dipakai dalam keadaan sekarang. Itulah isu yang dibincang dan bahas sepakat hangat di dalam sesi yang lalu. Dan itu yang tadi saya dah jawab, yang saya sudah jawab sedikit daripadanya, iaitu bahawa untuk di dalam sistem itu, satu, kita kena terima walaupun ada pihak-pihak yang menafikan bahawa sistem ini tidak ada. Kita kena terima bahawa sistem ini ada. Di mana-mana bidang pun ada juga. Dan saya telah mencadangkan kepada semua pihak termasuk majikan dan pekerja, marilah kita duduk bersama untuk menghadapi isu ini dan dapat satu penyelesaian yang lebih menyeluruh supaya apa yang dibangkit oleh ahli yang berhormat boleh dihadapi. Kerana tanggungjawab seseorang kontraktor ini kepada pekerja itu tidak boleh dielakkan di dalam mana-mana keadaan, khasnya di dalam keadaan pembayar gaji, pembayaran EPF, pembayaran SOKSO dan sebagainya. Dan tujuan kerajaan ialah untuk mendapat satu penyelesaian kepada isu ini untuk jangka masa panjang, di mana hak pekerja dan hak majikan diberi perlindungan yang lebih baik. Dan untuk teruskan jawapan saya, lagi satu perkara yang telah dibangkit ialah tentang denda yang diberi. Adakah ini mencukupi? Dan kita kena kementerian semasa mengubah undang-undang ini telah lihat ini undang-undang ini bukan sebagai satu criminal act, tapi ini sebagai satu social act. Tujuan akta ini ialah secara sosial, iaitu untuk membantu pekerja mendapat satu kelebihan, dan majikan ialah mereka yang memberi kelebihan itu. Oleh itu di dalam hal ini denda ialah satu deterrent, bukan sebagai satu perkara yang kita berharap untuk digunakan untuk mengelakkan perkara ini. Dan lagi satu perkara yang kita kena mengambil kira ialah 10,000 ialah untuk tiap-tiap satu orang pekerja, kerana kesalahan dibuat kepada tiap-tiap satu pekerja. Kalau 10 orang pekerja dibersarakan, itu bermaksud 10,000 ganda 10 kali, dan ini boleh jadi satu jumlah yang besar kepada seorang majikan. Dan kita tidak mahu wujudkan satu keadaan di dalam negara kita untuk semua social issues majikan boleh dipenjarakan. Kalau itu menjadi satu suasana di dalam negara kita, maka ini akan menakutkan mereka yang mau datang ke negara untuk melabur di negara dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan di dalam negara kita. Kalau tidak ada majikan, tidak ada pekerja. Kita kena memahami ini. Kalau tidak ada pelaburan, tidak ada peluang-peluang pekerjaan. Oleh itu, dan masa kita mewujudkan mana-mana akta, kita kena lihat kepada
pihak yang sebelah sana ni, macam mana ini akta ini akan mempunyai kesan kepada pembangunan ekonomi kita untuk menambahkan peluang-peluang pekerjaan dan menambahkan peluang-peluang kepada pekerja yang tersedia. Menteri, saya setuju Menteri. Masalahnya isunya sekarang yang ada pun dalam jabatan dalam Akta Perusahaan 1967. Sekiranya siapa-siapa yang melanggar Seksyen 59 Akta Perusahaan boleh dihukum setahun RM2,000 ataupun setahun penjara. Itu pun majikan langgar. Dan kuasa menteri di bawah 9.5 di bawah Akta Perusahaan 1967 di bawah pengiktirafan pun dia langgarnya juga, dia bawa ke mahkamah. Isunya sekarang ialah mendisiplinkan majikan. Kita bukan kata kalau nak hukum dia 10 tahun kena 10 tahun, tidak. Maksudnya bagaimana kita nak bagi dia hormat, bagi dia menjaga kepentingan pekerja. Jangan berlaku biadab dan kurang ajar. Jangan menekan dan menindas pekerja. Dan ini soalnya ialah soal maruah negara. Dan kekuatan itulah menjadi mereka gundah gulana. Itu maksud saya. Kalau kita hanya 10,000, kita biar begitu. Lepas itu dia buat lagi, dia duit banyak. Dia buat lagi. Sampai bila kita nak mengangkat kekuatan akta ini yang diseragamkan menjadi kedaulatan negara. Itu maksud saya. Jadi saya ingat Menteri supaya ianya lebih adil kepada pihak pekerja. Fikirlah, kalau boleh tak boleh setahun tak apa, boleh 2 tahun. Tak boleh 2 tahun, boleh 10 tahun. Jadi itu cadangan yang dibuat oleh pihak saya yang tidak mau melihat rakyat pekerja ditindas, diinaya dan mereka ini hidup dalam ketakutan. Menteri, sedikit ya Menteri sikit. Sebab tadi Menteri memberi satu perkara yang saya rasa perkara falsafah asas 10,000 tersebut. Menteri tahu kerangka kita panggil assess for justice di Malaysia ini amat tidak balance sifatnya. Di mahkamah industri kita tahu kebanyakan kes-kes perindustrian berlaku di atas contingency fee. Contingency fee maksudnya buat dulu free percuma, kalau menang dapat. Dan perkara-perkara ini tidak berlaku. Dan dalam ruang yang lain saya nampak kerajaan ada dasar yang agak baik. Yayasan Bantuan Guaman untuk kes-kes jenayah, kes-kes kes-kes perumahan. Persoalan saya mengatakan Menteri, kalau Menteri mengambil pendekatan sosial sebegitu, saya khawatir setakat hari ini bargaining power di antara majikan dan pekerja, apatah lagi mereka yang bukan kita kata general manager ataupun yang ke atas, tapi yang ke bawah ini tidak sama. Dan saya mengatakan lagi 10,000 itu saya perlu dikaji semula. Pak Menteri, kerana konteksnya sekarang ni tidak menggambarkan bahawa lantainya itu sama. Saya rasa dia akan membebankan dan tidak akan menghantar mesej seperti Menteri katakan tadi, mendisiplinkan majikan. Terima kasih, saya ambil kira pandangan ini.